Tapi apa pun lebih kurang je, bukannya 1, 2 dan 3 tu beza-beza isi dia. Okay, kita cuba habiskan dalam jam 10 insyaAllah. Okay, yang pertama ni saya rasa tak ada masalah kot untuk you all tak faham. Introduction, sekejap. Macam introduction kepada electrical power system. Dan mungkin dalam tajuk ni kita akan explain tentang basic konsep, di mana ada yang saya dah sentuh masa kelas pengenalan kita itu. Cuma just untuk remind you all lah ini bukanlah secara detail tapi just macam sedikit detail lah daripada overview overview untuk chapter introduction to electrical power system. So dalamnya sebelum awak melangkah jauh ke depan, kita kena tahu sebenarnya power system kita ni consist of which part ataupun which component yang vital, kata orang, yang bukan yang viral, yang penting, yang most important. Kalau ikutkan chapter 1, 2 and 3 ni dia akan cover setiap blok, nampak setiap blok diagram ni secara separately. Tapi separately pun tapi dia banyak general knowledge lah sebenarnya, tapi tak ada masalah. So untuk untuk chapter 1, soalan 1, so final exam, selalunya saya akan tanya, briefly explain the main components of electrical power system. Itu macam, saya akan tanya macam tu. Jadi saya dah bagi jawapannya. You all lukis yang ni, apa tu, sembang sikit-sikit lah. Setiap block diagram tu dah dapat markah penuh. Contohlah, itu baru soalan. Soal 1 part A. Itu macam, ya. Sekejap. Pagi ni pun sebenarnya saya ada program dengan ahli lembaga pengarah LPU, ahli lembaga pengarah universiti. Itu macam LPU. Jadi saya dah minta izin dengan bos saya ada kelas kan. So the basic component of electrical power system consists of the generation station. Dekat generation station ni saya dah cakap ada apa? Dalamnya ada apa? Ini yang generate the power. Kita apa yang sumber utama dalam generation station ni. Dia nak generate. Contohnya you all nak hydro, you all nak solar, you all nak nuklear. Macam-macam. Dan kita akan tengok yang kat Malaysia ni apa sebenarnya yang kita jangan tengok jauh-jauh lah, kita tengok Malaysia ni. Sumber apa yang merupakan main raw materials ataupun sumber yang diperlukan untuk generate the electrical energy and how much. So untuk generation part ni kita akan tengok certain amount of kilowatt yang akan terhasil dan what are the main component yang perlu ada dekat generation station ni dan juga sumber yang penting dekat generation station. Ini dia punya, kalau komputer ni orang kata motherboard lah dia, motherboard dia kata orang. Dia punya otak dekat sini lah sebelum dia pergi transmit all the energies to the distribution system and consumer. Jadi main part dia adalah 1, 2 and 3 and 4. Generation station, transmission line, distribution station and consumer. Jadi setiap block diagram ni dia ada certain amount of kilowatt yang diperlukan dan siapakah penerimanya. Itu macam. Jadi in between generation station ni dia akan generate bukannya terus-terus tinggi ya. Boleh dengar ke? Boleh dengar madam. Dengar madam. Saya tak nampak. Slide tak gerak madam. Slide tak gerak? Memang belum baru slide pertama kan? Block diagram kan? Ke introduction lagi? Introduction lagi madam. Ya Rabbi Rasul, apalah ni?
Masih introduction lagi? Yang ni tak gerak lagi? Tak gerak lagi madam. Tak gerak. Ini yang buat saya biru mata putihku ni. Kenapa tak bergerak-gerak lagi? Apa masalahnya? Nanti kejap ya. Kalau tak gerak kita sabar. Okey, kita tengok dulu nanti tu. Patutlah you all diam. Macam tak gerak rupanya. Bergurau pula dia orang pagi-pagi ni. Okey, kita start presenting dulu. Sekejap ya. Ada nampak? Gerak tak? Gerak. Gerak. Okay, dah gerak madam. Dia macam. Kejap ya. Dah gerak ya? Gerak. Okey, sekali lagi saya tanya, gerak tak? Gerak madam. Gerak khas ya. Saya sekarang ni saya sembang yang sini. Nampak? Components of electrical power system. Ada? Ada. Oh, saya kena buka yang ada ya. Takut tak gerak-gerak. Sekejap. Tengah? Itu yang malas tu. Gerak Okey. Suara saya boleh dengar? Dengar madam. Okey. Boleh madam. Kita kuliah. Berganggu betul lah ni. Okey. So sekarang ni double tak? Double tak? Bereko tak saya punya suara? Tak. Boleh madam. Tu eko tu. Sekejap ya. Bereko lah, tak ada eko Eko. Okey, ini sebenarnya apa ni puan? Okey. Alright, ini adalah merupakan basic component ya, ataupun the main component of electrical power system yang mana saya sembang tadi. Tak gerak kan? Walaupun saya dah gerak ni. Itu macam, tak apa, dia tak nak skrin apa. Okey, tak apa. Alright, alamak, dah terlangkau slide, tapi tak ada masalah. Alright, so ini pertama tadi. So dekat in between antara generation, transmission and distribution ni kita ada step up dengan step down. So the main component, electrical component ya, ini kalau yang generation, transmission line ni itu adalah macam station dia. Tetapi dalam station tu main component yang kena ada adalah transformer. Transformer ni kita akan study secara detail dalam kita punya chapter transmission line lah nanti insyaAllah. So antara generation dengan transmission line ni kita ada step up sebab pertamanya takkanlah tiba-tiba kita nak generate terlalu besar kan kilovolt dia.
Jadi kita bergantung kepada raw materials ataupun sumber yang digunakan untuk generate the energy. Jadi certain amount is produced and then kita kena step up kan. Step up ni kita akan naikkan lah, biasalah. Kalau you all buat projek pun takkan tiba-tiba terhasil kilovolt atau yang tinggi kan. Mesti kena step up kan dulu. Kemudian dia akan agihkan kepada transmission line, which is sama ada melalui overhead. Overhead tu yang awak tengok dekat tower-tower kan. Overhead ya. Dan kemungkinan dia tanam kabel dalam tanah ya. Contohnya kalau kita nak melalui lautan kan, macam mana kita nak tu, kita guna dalam tanah punya ke macam mana ke kan, saya pun tak tahu macam mana cara dia. Dia adalah cara ya untuk kita ada overhead transmission dengan kita ada underground transmission line. Okay, saya nampak muka saya walaupun terpaksa lah guna dua. And then di manakah yang terdapatnya generation, transmission and distribution? Saya cuma terangkan dekat step up. Dan selepas transmission line ni, selepas transmission line ni dia transmitnya bergantung kepada distance. Distance sama ada short distance, medium punya distance dan long distance. Jadi apakah yang kita define sebagai short, medium and long distance tu, tunggu. Dan untuk dia distribute, dia bahagian distribution ni dah bergantunglah seperti yang saya terangkan hari tu, berapa yang consumer nak. Dan dia nak distribute ke mana? Ke domestik, ke industrial, ke mana-mana. Dan bergantung how much kilovolt yang dia nak. Jadi dia perlukan satu step down transformer. Dia tak akan jadi step up. Sebab apa? Dekat transmission line ni dah besar dia punya kilovolt. Kemudian dia akan distribute kepada consumer bergantung kepada nilai kilovolt tu mestilah lower than the yang berada dekat transmission line ni. Maknanya dia kena step down. Ada dua yang penerima ni sebenarnya. Dia distribute, okey, katalah 500 kilovolt. Siapa nak guna? Dia bagi. Last kali komponennya dekat consumer. Siapakah consumer ni? Dia distribute ni dia macam, okey, dia macam awak beli barang kat Shopee lah kan. Bukan, salah. Masa terima kat apa, saya jarang terima barang kan. Dekat JNT ke apa kan. Dia agih-agih kan. Ini siapa. Contohlah, walaupun tak contoh yang tidak berapa kena. Tapi agihan tu berlaku. So dekat distribute, nama lagi distribute. Lama kena tutup lah apa ni. Okey. Suara saya lag ke tak? Tidak puan. Tidak ya, okey good. Saya pakai dua ni. Jadi saya dah habis cakap ni, dia masih lagi nak bercakap kat situ. Saka tu. Dia dah agih-agihkan and then siapa yang terima berapa kilovolt dekat consumer kita ni. Dah lah. Maaf ya anak-anak, gangguan banyak lah sekejap. Okay, so next slide dia will explain slide nombor 2 tadi slide nombor 3. Yang ni yang kita kata secara gambarannya di manakah yang kita kata boleh nampak generation plan kita. Jadi generation kalau tengok dekat sinilah lebih kurang lah gambar kartun-kartun ni kan. Ni generation. Bahagian generation plan. Kemudian di sini berapa how much kita tengok dia akan pergi kepada generation substation. Ini yang memang pure dekat sini. Kemudian dibagi generation substation. Ini yang orang kata apa, di sinilah mainnya berapa banyak yang kita terima. Dan di sinilah ada transformer dia. Kalau nampak gambar kartun ni transformer dia. Transformer dia akan step up kepada berapa kilovolt sebelum dia transmit kepada transmission line ni.
Ini overhead. Dia transmit ke transmission line ni. Kemudian dekat transmission line ni ada substation lagi. Sebab apa? Substation tu untuk dia step down kan. Berapa banyak yang kena bagi kepada distribution station ni. Dekat distribution station ni, distribution station berapa banyak dia bagi, kemudian dia akan gunakan transmission line lah. Tapi yang ini untuk yang kepada load lah. Takkan dia sampai dekat distribution ni, dia nak bagi kat load, tak ada guna transmission langsung kan. Jadi dia akan dinamakan primary distribution system. Maknanya di sini dia dah agih-agihkan lah berapa volt untuk kan awak tengok ada distribution transformer kecil nampak boleh kemudian dia kata secondary distribution system. Inilah daripada yang distribution transformer ni, berapa yang dia tulis sini customer ataupun consumer. Nak apa benda ni keluar-keluar ni. Saya punya PA ni remind saya ada meeting pukul 10 kot, 10.30. Okay, so dekat kita punya ni explanation ni, the grid of today ini adalah kalau awak belajar control system, dia tak adalah closed loop kan, contoh kan. Dia daripada the generation, dia tak adalah pula daripada load tu kebalik semula kepada generation, tak adalah. Jadi kalau sistem yang ni daripada generation, kemudian transmission, masuk distribution dan masuk kepada consumer ni, kita namakan dia sebagai radial punya grid. Orang kata dia macam Siri aja. Siri. Dia kalau yang loop macam control tu kita panggil loop gitu macam kan. Ini radial, dia macam Siri. Itu kita akan cover next lagi. Ni just bersembang-sembang dulu. Kemudian dia cerita sikit lah transmission network ni, apa dia punya tugas, to transport the electrical power from the point of generation to the load center. Saya dah explain tadi, transmission line ni merupakan penghubung antara generation part ni dengan kita punya load. Consumer kita kat sini lah. Okay. Kemudian subtransmission ni bila kata sub aja, di situlah adanya transformer untuk dia lihat berapa, how much kilovolt yang diperlukan. Kemudian dia akan masuk distribution, di mana tugas distribution ni senang sangat, distribute the electrical power among the consumer ya. Bermaksud consumer kita ni beda-beda kata orang Indon. Berbeza-beza kata orang itu macam below a certain voltage lah, berapa kita nak. Ini sembang-sembang dia lah. Okay, slide kita ada 29. Ini macam mana 29 ni? Oh, saya pakai slide lama. Kan saya dah kata dia lama-lama. Kejap tak apa. Kejap. Okey. Tadi slide betul juga. Cuma ini versi kedua. Saya tak ada tambah-tambah sikit Okey. Masih lagi dengan saya? Macam ada tak buat. lama. Patutnya kita dalam 93 tak silap saya. Ada Ni buat. baru 93. Macam mana? Mana yang lain? Mungkin orang share device.
Oh, okay. Understood. Mungkin dia orang share device dalam dalam mimpi ke. Tapi thank you, memang betul. Dia orang share device kan. Saja saya suka buat tomahan kan. Okay, slide ni kita dah explain dan slide ni apa pula dia cerita ni? Ini dia cerita tadilah. So transmission line ni higher voltage, typically at least 110 kilovolt and higher transmission system dekat transmission. Ni kat mana transmission ni? Dekat main tu. Kalau kita cerita transmission yang dekat sini, yang dekat dengan generation station ni. Kan dia nak step up kan? Transmission ni dia nak transmit kilovolt tu, so dia tak boleh, dia dah di step up, dia akan transmit kat distribution. Dia akan apa nama tu, dekat distribution baru dia step down balik. Okay, power injection by generation and import large consumer, benda connected internet, tak payah. Saya nak sembangkan transmission line ni berapa banyak yang dia boleh bawa. Kemudian sub transmission system ni adalah between transmission system and distribution system. In between. Kat mana? Yang ini transmission, di sini senang cerita sinilah. Sini transmission dan sini distribution, dan ini kita namakan sub transmission system. Okey, apa tugasnya? Dia antara penghubung lah. Kemudian connection of large industrial user and cities. Bermaksud dekat sini pun dah ada yang minta. Dekat transmission ni nak pergi distribution ni pun dah ada yang minta how much. Dia kata dekat mana, bandar-bandar kat semua kan. Lepas tu dekat ada yang memerlukan dekat apa, large industrial. Large industrial lah kan kata company, industri-industri yang besar-besar lah ya. Kemudian dia masuk distribution system, benda tu dah jadi 400 antara 400 volt kepada 10 of kilovolt sajalah, tak payah 10 ya, berapa apa nama tu, berapa K sajalah yang dia nak bukannya sampai 110, ini dah hundreds of kilowatts. Ini just 10 of kilovolt. Tak sampai mungkin paling-paling pun ya 2 digit, volt yang 2 digit. Bergantung. Dan siapa yang pakai? Industri, commercial and residential areas. Dan dikatakan radial ni maksud yang saya kata tadilah, macam lita siri di mana straight daripada daripada generation pergi kepada transmission, kemudian pergi kepada distribution, kemudian terus kepada consumer. Itu dinamakan radial. Jadi jenis-jenis grid ni kita akan belajar untuk transmission line nanti. Okey. Kemudian apa nama tu, dia kata yang next slide ni dia kata karakteristik. Apakah ciri-ciri yang mempengaruhi the generation and transmission system, ciri-ciri dia. Dia kata ada 4 main karakteristik. So dia kata kita nak generate electrical ni bergantung kepada load usage. Dan load usage ni keperluan load keperluan kita. And then usage ini bergantung ataupun dia bergantung sepenuhnya kepada masa. Contoh kalau siang hari kan kita bekerja semua, kan maknanya load usage ataupun the consume of apa nama tu electrical energy is greater. Jadi dia kena produce lebih lah. Kalau malam semua orang tidur, tapi you all ni lain lah ceritanya, siang malam sama je generate-nya kan, contoh lah. Sebab you all ni macam tak tidur, saya pun tak tahulah macam mana. Tapi kalau ikutkan pukul 12 ke atas tu dia dah slow down. Sebab permintaan untuk electrical energy dah berkurang. Itu macam dia bergantung kepada load usage. Kemudian sebenarnya dia kena continuously supply, ataupun sebab power ni dia non-stop, orang akan minta je, dia continuously demanded by consumer. Jadi ciri yang utama dia kena produce secara continuously. Janganlah kejap dia produce lepas tu dia berhenti rehat, contoh dia kena continuously. Kemudian raw materials yang digunakan kebanyakannya coal, arang batu,
hydro, oil, gas ataupun wine, solar semua macam lah. Itu dia punya sumber-sumber. Kemudian nombor 4 ni memang tak lari lah. Financial factors lah. Kalau kita kata kita nak generate banyak, kena keluarkan kos yang banyak lah. Itu bergantung ciri utama yang kita kena fikirkan untuk kita generate and transmit the electrical energy. Okay, yang ini saya sentuh sedikit tentang konsep. Konsep ini kita nak bahagian generation part ni. Apa, dia tak ada masalah kan Lita ni, bukan Lita ni, sorry, block diagram ni. Dia punya yang penting adalah yang di bawah ni. Ini macam, sorry dia terkeluar terus. Yang di bawah ni. Ni. Chemical energy in coal. Maksudnya ni, you are kimia version of energy. Conversion, yang pentingnya conversion of energy. Katalah awak menggunakan coal, arang batu. Contohlah macam ni kan, arang batu. Saya ada modul dia, nanti saya share. Saya ada modul dia. Tak silap saya dalam bentuk Word ataupun PDF ke, saya ada. Nanti saya share. Hari ni saya akan share semua. InsyaAllah. Okay, yang ni slide-slide saya kan. Kalau you all nak, boleh. Kalau tak nak tak apa. Saya yang modul tu saya akan bagi. Dulu kena beli kan. Jadi kata-kata ambil je lah. Apa nak beli-beli, bukan saya tulis katakan kan, contoh. Daripada coal tu dia akan ada chemical energy. Tenaga kimia dalam coal tu. Kemudian dia akan masuk heat energy in steam. Maksudnya daripada chemical ni dia akan pergi kepada heat. Kemudian daripada heat ni dia akan rotate the turbine. Bila rotation of the turbine, dia maknanya mechanical energy tu ada. Itu macam Jadi bila mechanical energy tu ada, untuk end product dia dah tentu-tentulah electrical energy. Maknanya daripada kita punya raw materials ni, what kind of energy yang kita ada? Kita ada chemical energy. Kemudian dia akan masuk boiler dan semua. Dia akan masuk, dia ada cara dia kan, steam in, masuk turbine, dan turbine ni akan pusing the generator dan 3-phase electrical power pun terhasil. Daripada turbine ni, daripada kita ada coal, kemudian dia akan masuk boiler, steam in dia akan masuk turbine. Turbine ni dia akan digerakkan, dia akan turbine kan kerjanya putar kan. Awak nampak ke? Kemudian dia akan generate dekat generator tu. Kemudian yang steam out tu dia akan masuk balik condenser. Condenser dalam bahasa Melayu apa? Jelah. Condenser lah kan. Kemudian dia akan masuk balik dekat boiler, dan proses ini selagi arang batu ni ada berterusan, dan sekiranya berterusan dan kita punya electrical energy which is the 3-phase AC akan diproducekan secara berterusan. You have to remember apa energy conversion yang berlaku kalau kita menggunakan coal. Coal ni arang batu, dan kita kata daripada chemical, kemudian kita akan menggunakan heat energy untuk panaskan ke apa, heat energy, dan kita akan convert, heat energy tu akan digunakan untuk menghidupkan turbine, dan turbine tu merupakan mechanical ataupun kinetik macam. Kemudian bila dia akan induce, kalau belajar dekat power, dia akan masuk untuk motor ke generator ke melalui induction ke apa ke kan, kepada generator, dan generator kita tu dia akan generate lah AC bergantung pada kita nak lah. Kalau AC kena pakai apa, kalau nak DC macam mana kan, contoh. Jadi dia akan mechanical tu kepada electrical energy. Dan electrical energy ni lah yang akan diterima, yang akan melalui transmission line untuk ditransmitkan kepada distribution station and load ataupun consumer station lah. Okay, ada soalan tak kat sini? Ini mungkin culture shock lah, you baru nak tengok tentang electrical power system, tapi tak apa.
uh, ayat pun susah nak cakap ni. Sepanjang nak kata sepanjang perjalanan ini dah lagu pula kan. Sepanjang ni daripada week 1, week 2 nanti you all akan nampak the clear ideas what is the electrical system is all about insyaAllah. Tapi stay tune lah. Baru 82, aduh mana anak-anak saya, minta maaf saya tak dapat tunggu Kemudian kita tengok another sample lagi kalau kita pakai hydro. Hydro ni apa nama tu? Dia pakai hydro ni, dalam hydro ni kalau kita kata hydro ni biasa kita guna air terjun lah. Saya tak tahulah air terjun dekat apa nama ledang. Dekat ledang kan, takkanlah kat ledang. Saya tak pernah naik atas kan gunung ledang, air terjun ledang tu. Kat bawah-bawah saja kan, itu yang saya mampu kan. Jadi dalam air terjun ni dia ada potential energy, tenaga keupayaan, dia simpan. Ini bukannya DAM ni bukannya mechanical dan cara sebutnya dam lah, bukan kata dam you kan, bukan dam empangan kita ni dia akan alirkan kepada water turbine. Tadi pun turbine juga, tapi ni water ni digerakkan, turbine ni digerakkan oleh deras arus air terjun tu. Tetapi tadi digerakkan turbine oleh heat energy. Dia beza. Kemudian daripada turbine ni, bila sampai turbine ni memang dia akan pergi generator. Jadi untuk kes ini daripada potential energy water tu, dia pergi kepada turbine, dia tak ada masuk heat semua. Turbine tu dah kinetik ataupun mechanical lah. At the end dia kinetik ataupun mechanical. Kemudian dia terus pergi generator untuk dia nak jadikan electrical energy. Dia ada chemical, dia ada potential energy. Kalau ni untuk hydro, potential energy, tenaga keupayaan. Ini contoh-contoh lah dan saya nak sembang-sembang sikit. Ini antara yang long time ago punya lah. Transformer, transformer bukan yang masuk dalam lab tu. Kalau nak buat FYP tu, transformer yang guna-guna tu kan, contoh kan. Ini yang berdabak ni. Kalau ada masa kan, kalau you all boleh arrange kan, kita nak pergi tengok power plant ni lah. Kena arrange kan lah. Kena mohon untuk lawatan, bukan lawatan lah. Industry engagement kan untuk power system. You all buat lah, nanti saya sokong. Kita pergi kat mana you nak pergi. Janganlah sampai pekar kat Terengganu tu, jauh no. Jenuh nak step up energy nanti kan. Jenuh kan. Sampai ngantuk-ngantuk kan boleh tidur pun. Dia kena boleh balik hari. Kalau nak you all arrange kan untuk lawatan ke mana. Tapi kena arrange kan lah. Kalau you nak pergi jauh, kalau nak dekat-dekat pun boleh je kan, contohlah. Boleh tengok. Kita boleh dapat orang-orang yang dekat kerja dekat bahagian generation system ni, station ni untuk explain. Kalau boleh lah, insyaAllah kalau boleh fizikal kan, insyaAllah saya rasa boleh. Ada yang berminat nanti kita boleh bincang. Kemudian ini antara lah you all nampak dia punya Chinese tunjuk-tunjuk lah switch yard dia kan, kau tengok kalau kita tak involve dengan electrical power system ni, apalah benda kat, contohlah kan, saya yakin you all tahu apa benda ni kan, contohlah switch yard ni, semua dekat generation punya part ni. Kita tengok banyak dia punya komponen-komponennya chapter seterusnya. Ini just nak overview je. Okey, kalau kita tengokkan kalau ini saya ambil sehingga tahun 2020 lah the amount of electrical ataupun electrical consume atau electricity consumed in Malaysia from 14 to 20 billion kilowatt hours. Kan dia boleh generate per hours berapa banyak. Kalau tengok kenapa daripada 19 tu kepada 20 tu dia decreasing, contoh kan. Kenapa? Dia dah mula-mula lah. Kita COVID itu 20, 21, 22. 19 COVID Dah.
Tak ingat langsung kan. Jadi awak tengok kan, dia bergantung kepada dia apa nama tu load usage tadi lah. Jadi semuanya company kilang-kilang kan banyak yang tutup kan, contohlah kan. Jadi inilah kesan dia. Di awal-awal tu memang sikit lah kan, belum lagi. Jadi 2019 tu baru nak naik dah jatuh balik kan. Ni kita belum tengok 21, 22 ni lagi kan. Saya rasa dia increasing lah kata orang. Dia bergantung kepada load usage kita. Okay. Alright, any questions so far? Dia introduction je kan kepada history of electrical power system kan. Jadi bila kita masuk history, kita kena tahulah the beginnings. The beginning, awal-awal kan berapa mula-mulanya commercial use of electricity ni. 1870 saya pun tak lahir lagi. Ibu ayah saya pun tak kahwin lagi pun nak kata kan, contoh kan. You all apatah lagi kan, contoh kan. Dia kata with the development of arc lamps of street lighting and lighthouse illuminating, maknanya untuk yang apa kata, kalau tengok lampu-lampu jalan tu bukannya terang sangat kan, katakan sikit je. Contoh macam ni lah. The arc tahun 1884 dia kata arc lamps were in high demands for stores and public areas lah ni, macam ni kan. Lampu-lampu macam ni. Sekarang lampu-lampu macam ni bukannya menjadi satu keperluan tapi jadi satu accessories lah kata orang kan. Kadang-kadang kita tengok kat mana-mana ada lampu-lampu macam ni kan, accessories pula kan. Dulu yes, 1880 something, 1880 something, 1880s kan kata-kata ini merupakan satu the early use of electricity kat lampu jalan ni lah. Contoh kemudian dia kata apa lagi? The first complete electric power system comprising ni dah alat-alat generator, cable, fuse meter and loads is considered to be the Edison Pearl Street Station. Apa yang berlaku? DC system with the DC generator, dia akan buat DC system awal-awal tu DC. Dia punya customernya banyak tu je. Contoh 59 customer in 1 mile radius area, tak ramai. Dia DC dulu. Lepas tu later baru dia orang realize DC ni banyak dia punya limitation. Contoh. Contoh. Okay, kemudian ini saya ni tunjuk-tunjuk yang yang dulu-dulu punya kan, kita tak lahir kan. Ini orang kata the invention of electricity ni digunakan kat mana? Ni street car ada ke lagi mana, tak ada kan. Siemens require 500 volt direct current, semuanya DC. Itu saya belum tanya you all tu apa itu DC, apa itu AC. Contoh nanti kita open for question nanti Q&A. Jadi apa gambar sambung ini menggunakan konsep dynamo. Brush Electric Companies New York ni dulu tahun semua 1818 something. Ini 1880. Dia each generator boleh produce 10k volt saja. Tapi DC dynamo nampak ni. Dululah kita pun tak tahu macam mana sebab kita pun tak lahir lagi. Alright, kemudian nama apa nak sebut ni? Frank Sprague. Tak tahulah nama dia kan. Dia dah develop electrical motors 1884, dan bila ada electrical motors ni kita dah tahulah dia nak masuk dah sistem induction semua guys kan. Katakan within a short time he incorporated them into the electrical system. The major limitation of DC system become apparent by 1884, 86 dia orang dah nampak dah DC ni banyak limitation dia. So dia orang kena fikirkan alternatif untuk dapatkan bekalan yang berterusan dan adjustable kan, nak pakai berapa banyak tu. Dia orang mula fikir untuk sistem yang begitu. Sebab apa dia kata DC system ni kekurangan kelemahan dia lah ability to deliver
power over only short distance DC. Itu kata short distance kita boleh pakai DC. Tapi bila kita nak long distance dah tak boleh. Need for high voltage for longer distance transmission. Such voltages were too high for generation and consumption. Maknanya untuk long, dia kena fikirkan untuk long distance pula. Sekarang ni short distance dia orang pakai DC. DC kan. DC ni you all tahulah kalau dia DC constant aja kan. Constant aja value dia. Dan sekiranya kita nak lebih, dia tak boleh alternate. Jadi nak lebih ke nak kurangkan dia tak boleh alternate. Dia constant aja. Kan DC untuk value dia. Dan dia apply untuk short distance aja. Okey, kemudian sahabat siapa ni? Gulat and Gibbs pula dia dah mula develop transformer. An AC transmission. Pada 1899 ni. Dia kata 1884 tadi dah develop motor. Kan, motor dan sekarang ni transformer. Untuk transformer ni bila kita import dengan transformer dan kepala kita dia boleh step up, step down tu bermaksud kita dah go kepada AC transmission system. Sampai sekarang. Okay. Talk ni ganggulah, talk apa bukan ganggulah bersama LPU ni. Ialah saya bahagian pengurusan tapi dah beritahu lah. Tapi still tanya juga. Orang dah kata dah ada kelas pukul 10. Ini rasa nak buat kelas sampai pukul 11 ni. Okey anak-anak, nanti awak sebut yang kedua ni George Washington lah salah George Westinghouse. Ini semua cerita ni untuk menunjukkan early development Maknanya dari tahun 1889 AC transmission line ni dah mula ada. Single phase. AC dah ada single phase, three phase kan. Tahun 1889 AC dah mula di-generate tetapi single phase. Dan dia antara 4 kilovolt dan in between 21 kilometer je. 21 kilometer je. Kira dah jauh lah tu kan. Kata orang kan. Jadi dia punya early development 89 dan AC dah keluar. AC. Bukan AC Mizal AC. AC current ataupun transmission line dah keluar. Kemudian apa lagi dia cerita? Tesla pula. Dia makin lama makin tinggi lah. Tesla ni you all selalu dengar Tesla, komponen bukan Tesla kan. Tesla ni pula dia dah mula cerita pasal induction. Sebab kita dah ada motor dan kita dah ada transformer. Kalau Tesla ni dia memang konsep of induction motor and polyphase system. Induction motor Maknanya dia dah tak payah dah nak pakai kabel apa-apa, dia just pakai magnetic field aja. Induction motor ni. Siapa yang duk mengetuk-ngetuk bilik saya ni? Kejap Terang juga ni. Orang tak ada rumah. Rumah sendiri pun boleh takut kan. Okey, ingat tu Tesla ni dia mula dah induction. Selalu ni dia pakai kabel aja tu, kita tak boleh nak jauh-jauh. Dia kilometer. Tapi bila dah pakai Tesla ni dia introduce the idea of induction. Maknanya dia pakai magnetic field aja. Ini belajar banyak dalam mesin yang itu Okey. Kemudian apa dia cerita lagi? AC. Ini dia nak cerita tentang tadi sedikit sebanyak tentang apa nama tu pembangunan ataupun progress penghasilan elektrikal daripada dia bermula tahun 1880 something lah kemudian dalam tahun 1880 something tu hingga 1890 dari situ awal lagi dah berlakunya invention of daripada DC dan invention of motor, invention of transformer dan juga 1889 dah ada invention of the idea of induction machine ataupun induction electrical system yang produce electrical system
Jadi dia pakai induction motor lah untuk memproduce electricity by using the concept of induction. Itu just history. Kemudian sekejap excuse me. Sorry. Okay. Saya tanyakan selain daripada kegunaan AC tu boleh untuk jarak jauh, apa lagi kepentingan ataupun advantage AC over DC? Ini saya bagi ni sikit-sikit je, yang main-main aja kan. Dia ada advantage of AC. Kalau diberi peluang AC ke DC macam tu, contoh kan. DC dia ada pun, dia punya kebaikannya ada. Cuma yang AC ni sebab apa dia won out over DC? Because the ease of transformation of voltage level. Kita dah tahu AC ni dia alternate kan. Dia turun naik kan, dia alternate. Jadi bila alternate tu macam AC sine wave tu, jadi awak boleh pilih how much yang awak nak. How much electricity yang kita perlukan. Kan saya kata tadi kalau DC tadi dia straight je kan, dia macam constant. Jadi kalau kita nak guna lebih, kalau kita nak guna lebih okey lah. Kalau kita nak guna kurang, kita terpaksa guna amount yang sama. Jadi dia agak berlaku pembaziran elektrisiti di situ. Jadi bila awak guna AC, ini common sense ya, AC dia alternate nak berapa banyak dan pukul berapa nak contoh. Dia sebab AC ni dia bergantung pada time, T, masa. Jadi bila masa peak hour yang banyak sangat electricity diminta. Contoh. Okey, kemudian dia provide, flexibility of using different voltage level for generation and transmission consumption. Flexibility. Kemudian dia increase simplicity of AC over DC generators. Maknanya dia lagi mudah. Dia punya increase simplicity of AC. Maksudnya dia punya design structure easier compared to DC katanya. Kemudian dia increase simplicity and lower cost of AC over DC motor. Kan saya kata tadi pembaziran berlaku kalau dalam DC ni DC. Kalau kita nak maintain DC, kita produce daripada generation system AC. Baik kita guna AC saja contohlah kan. Dan dia ada single phase, 3 phase. Jadi bila satu phase tu out, kita ada 2 lagi phase yang boleh yang boleh supply all the electricity. Tapi kalau kita guna DC, kalau once dia blackout habis. Dia macam. Jadi itu kalau you all nak dia punya perkataan yang manis, yang cantik dalam buku, cari. Saya cerita macam kita sembang-sembang kan. Kenapa AC ni amat diperlukan berbanding dengan DC? Itu macam saya punya laptop kat sini bila saya tengok awak kat sini kan. Masih bersama saya ke? Ya Puan. Mas ada. Masih bersama tu ada 56 tapi mana lagi 7 orang tu. Oh sorry. Kongsi device, sorry. Okay. Kemudian secara cepat sangat AC ni replace DC. Kan DC ni dia AC dia pergi kan, dia kata satu tumbang 2 lagi boleh hidup. Contoh, dan dia boleh lagi berapa awak nak? Okey dia bagi. Bila awak nak? Macam tu kan ibaratnya kan. Itu bahasa sembang kita lah kata orang Jadi saya rasa dengan bahasa sembang ni orang mudah terima lah, common sense kan AC ni. So dari segi practical AC is better. Dari segi theoretical awak nak kira how much AC yang keluar tu quite
difficult lah kata orang, bukanlah difficult sangat, dia kompleks sikit lah macam mana kan awak nak dapat dari segi nak kira berapa. Kalau DC senang aja kata orang kan, ya, tapi dia tak friendly kata orang kan. Okey kan, kita dah slide ke 19 dah nak ni, ada 30 tak apa okey, ni apa habis. Mula-mula tadi dah tahun 1889 tu dah ada dah AC kan, tapi single phase. Tapi dah tahun 18 phase North America went into service. It was 2.3 kilowatt, 2000 something kata orang kan. Dan 12 km line in Southern California. Dia bergantung pada distance ya. Jadi 3 phase ni dia dah pakai dah. Kalau kita tengok Niagara Falls, pergi tak pernah rasa macam nak pergi je. Kan Niagara Falls connected to Buffalo 30 km distance. Yang atas 12 km. Dia tengok distance ya. DC langsung tak praktikal. Kalau long distance langsung. Kalau nak buat DC tu susah. Lepas tu dia tak friendly lagi katanya. Okay, betul lah tu. Dan untuk slide yang seterusnya kita tengok the progress yang ni. The progress of the technological developments ya. Orang kata makin tinggi electricity tu dibekalkan ya. Kalau early dalam 12K je. Ya ke 12K? Mana pula 12K? Ini betul ni. Yelah 12 tu salah, kosong yang hilang. Apa nama tu, kepada sampai 66 kilovolt je. Ni RMS, line to line. Line to line. Bila awak buat calculation, itu RMS value. You all tahu kan RMS value tu apa? Root mean square value. Maknanya the real value yang kita gunakan. Line to line. Kita ada 3 line. 3 phase kita ada 3 line kan. Jadi in between red, yellow, itu RMS value. Yang kalau kita measure, itu adalah RMS value. RMS value ni kita kata kalau kita ambil yang sinusoidal tu, peak value bahagi dengan set 2 kan. Tu real value. Yang kita pakai ni RMS value lah tu. Kemudian daripada 1922, 160. Lebih kurang lah kan. Tu time saya lahir tu, 1969, ingat tu. Time saya lahir tu, bulan Jun tu, ingat tu. Apa maksud yang puan suruh ingat-ingat ni? Kan contohlah kan, tahun 1969 dah 765 kilovolt. Itu 69 tu. Sekarang kita tengok nanti So, you all lahir mana ni? Tak ada pun, tak lahir pun lagi ni. Contohlah kan. Ni moral of the story-nya kita kata consumption of electricity ni tak pernahnya makin kurang. Kecuali kalau pandemik ni hari itulah. Kan contohlah. Ke you all tengah mengira hari berapa, ini bulan 3 bulan 3 31 berapa hari lagi nak endemik, nak Yahoo yang bedah-beduh kan contohlah. No social distancing, pakai mask saja contohlah kan. Sekarang ni masih belum endemik lagi dah bersosial, bawah tiang lampu, ramai-ramai, rapat-rapat. Sembang-sembang, gelak-gelak, tak ajak contoh kan. Contohlah saya memang tak nampak lah you ha-ha-ha ke, hi-hi-hi ke ataupun nak muntah-muntah ke. Nanti rate lah saya punya kuliah hari ni berapa Alright, belajar ni jangan serius sangat. As long as you all boleh nampak, gambarkan apa yang berlaku sebenarnya Okay, so moral of the story-nya bukan figures yang saya tunjuk ni, tapi the belief, the faith, the philosophy of the content of electricity is getting higher and higher. Daripada early punya development, berapa je dia bagi kan? Sampai 10th of kilovolt saja. 10th of kilowatts. 2 digit. Tapi start daripada tu tahun 19 dah masuk 19 punya tahun 19 1900 berapa,
dia dah mula getting higher and higher and higher. Okay. Alright, itu dia punya filosofi saya nak tunjuk tu. So standardization, aduhai, keselarasan of voltage level led to voltage classification. Di mana kita kata high voltage, di mana kita kata extra high voltage. High voltage kita tu 230 tu kilovolt. Ibaratnya lah paling tinggi kan. High voltage. Lebih daripada tu kita dah extra high voltage. Saya punya master project high voltage je, tak sampai extra. Saya punya majoring lah high voltage kan. Kalau tengok extra high voltage ni sampai 300 lebih kilovolt. Yang sampai 200 lebih je. Itu voltage. Maknanya bawah daripada 100 tu kilo, apa kata tens of 10 kilovolt tu dia kita pakai low voltage je lah. Okay, setuju? Okay. The development of mercury arc. Mercury arc ni tak. Bulbs in the early 1950 makes a high voltage DC economical in specific cases. Transmission of larger block of power over longer distance. Maksudnya apa ni dia kata? Transmission lagi kan? Transmission ni larger block. Maknanya kawasan ataupun power plant tu lah. Power plant tu getting bigger and bigger and bigger. Bukan. Proportional. Dia inversely proportional dengan dia berkadar terus. Berkadar langsung dengan distance. How much yang kita nak produce untuk long distance contoh. Itu dia nak cerita situ je lah kan. Maknanya kita nak produce banyak, takkan kita guna equip sama kan. Pastinya kita penambahan komponen dan rate kadaran komponen tu kena better, kata orang kan, untuk dia produce much ataupun higher lagi voltage. Itu dia punya cerita. Kemudian dia kata apa? Ini dah masa bila nak masuk induction. Kita kata tadi kan the introduction of induction punya step dia tahun tadi 1818, tetapi dia dah pakai induction punya step. Eventually the variances is used. Jadi induction, konsep induction tu, electromagnetic tu dia dah memerlukan C. Sebab arus ulang balik kan, ada AC. Jadi dia memerlukan frekuensi dan pula dia bentung. Dia kata various frequency in use. 25 Hz. Kita berapa kat Malaysia ni malah tu? Kan 60 kan, 60 Hz kata orang kan. Itu bila kita sebut Hz tu ataupun frekuensi tu bermaksud kita dah ke arah induction punya concept of producing electricity. Dia katalah, ialah induction ni dia penting sebab dia no need of wire tau. Dia pakai just magnetic field aja. Jadi dia makin, orang kata pakai wire ni dia berserabut kan, orang kata kan. Jadi kuat mahal lah sebab dia memerlukan motor yang boleh produce the induction voltage tu. Ingat tu ya, kita belajar mesin tu, dia bawa. That's why lah kena lulus, dia bukan subjek perarat. Konsep of induction tu banyak kita explain dalam mesin, machine and device hari tu. Kemudian apa nota dia kata, DC become economic over AC. Dia economic bukannya praktikal, tapi dia economic over AC for distance greater than kalau untuk overhead 500 km je. Kalau guna DC dia economic lah kan, kata kan. Lepas tu 50 km for underground. Kalau tengok cara saya mengajar ni, orang akan evaluate pemalasnya lecturer. Menyanda-nyanda situ contoh kan, sambil baca slide. Itu sebab saya tak berapa suka.
Subjek-subjek macam contoh supervisory skill atau membaca, tapi tak, don't bother. Contoh maksudnya untuk yang overhead untuk makan DC 500 km je kan, 50 km untuk underground submarine kan. Jenis-jenis kabel yang kat submarine ni awak belajar dalam com nanti. Itu macam communication. Okay, masih boleh layan? Dah 84 masih okay. Saya berada di 2 tempat. Satu di Malaysia, di New Zealand kan. Bukit-bukit belakang tu. Okay. Itu abaikan. Masih boleh diteruskan ni? Sikit Boleh, lagi, sikit ni. Boleh. Boleh. Habis je slide, kita ada membawang punya session. Kemudian end of class, membawang punya question tu macam Q&A lah istilahnya kan. Okey, yang ini je nak fahamkan you all. Boleh nampak tak gambar Raja ni? Tak berapa cantik kan? Tak berapa jelas Sekarang si besar-besar kan hilang pula daripada layar skrin. Sekejap Saya tak reti kot. Kenapa bila saya buka full screen dia tak ada tembak dekat ni Google Meet Nanti saya belajar lah. You all memang power-power. Hari ni tak boleh nak belajar lah, nak kena explain dulu. Ini secara keseluruhan lah sistem electrical awak. Dia dekat gambar ni dia tambah warna biru tu untuk menunjukkan berapa kilowatt yang dihasilkan di situ. Contoh dia bagi kat sini hydro. Ni gambar apa ni kalau awak tengok ni? Gambar dam you contohlah kan, empangan. Kalau orang mekanikal dengar, saya selalu panggil damn you, awak kelas damn you bahasa saya tak pandang dengan hajah kata orang, damn you itu just joke just orang kata saja nak berborak je tu kan, dia tak ada tersemat dalam hati kan, contohlah Kemudian dia masuk dekat power plant, dekat situ ada kan saya kata tadi dia conversion of energy power plant tu, dan di situ juga ada turbine. Dan bila keluar daripada turbine tu kita ada generator. Dekat generator tu awak tengok dia produce berapa? 22 kilowatt je. Kan? That's why lah dia sebelum dia pergi transmission line, dia kena ada satu dekat sub transmission, ada satu transformer yang boleh step up kan dia. Nampak? Dia tulis step up transformer. Bila dia step up daripada 22 tenth of kilowatt jadi hundreds of kilowatts. Bayangkan transformernya jenis macam mana. Itu yang saya nak, kalau boleh you arrangekan lawatan, saya rasa juga boleh lah arrangekan. Saya tak pernah pergi tau. Kalau dia arrange pun saya selalu tertinggal. Dia orang tak nak bawa saya, tak tahulah bas penuh kot. Saya je dah makan seat 2 seat kan, itu yang tak nak bawa kot. Ini Tomahan Tomahan pagi-pagi Ahad ni. Okey. So bila daripada 22 kilovolts, ini yang kita cerita tadi pada awal tadi, dia akan step up the voltage menggunakan step up transformer 500 kilovolt jauh besar 500 kilovolt. Kemudian dia akan transmit transmission line tu kalau awak tengok in between tu dia macam tap tau. Dia macam tap daripada sini, dia tap masuk kat sini. Tap. Bermaksud transmission line ni dia bolehlah ke mana-mana lagi. Tetapi sini 5 kilovolt ni untuk siapa guna? Nanti dia dah mula tap daripada sini. Kita masuk, takkan 500 kilovolt kita nak pakai kan dekat usage kan? Mahal satu. Dan buat apa kita ada pembaziran. Dan situ kita ada transformer lagi untuk step down kan dia. Step down transformer ni dekat distribution lah. Kita katakan distribution. Jadi dengan dia step up, step down jadi 10 of kilowatt balik. Kan? Orang katalah kan, kenapa kalau awak tanya sendiri, kenapa kalau nak pakai 10 of kilowatts, kenapa kita kena generate sampai 500 dekat sebelum dia distribute tu? Kenapa dia generate sampai 500?
Bermaksud kita, kita punya apa nama electricity consumption ni bukan hanya beberapa tempat dipakai, dia banyak tempat. Ya, jadi dia tap 500, lepas tu nanti ke mana-mana lagi boleh lagi kata backup, ada storage kan. Sebab dekat sini pun salah satu komponen penting dekat electrical power system adalah capacitor bank. Bukan lagi muamalat bank. Capacitor bank di mana disimpan semua charge yang dihasilkan tu, kan, backup, contoh kan. Jadi dia masuk, dia dah pergi step down transformer ni, dia tengoklah, okey siapa nak guna ni? Industrial nak guna 66 kilovolt, okey ambil. Contoh 66, tapi dia adalah transformer dia. Kan dia daripada 500 ni, dia step down, dia bagi sub transmission line ni. Sub transmission ni bukan tower bukan tower yang macam ni. Dia sub. Maknanya transmission line yang digunakan untuk kita salur di elektrisiti kepada pengguna. Transmission dia dia nak bagi dekat apa? Dia nak bagi Maimunah apa? Dia dah mula apa nama tu masuk dekat sub transmission line. Dia bukan tower. Kalau ni tower. Kan kalau tengok ini bukan tower tapi kena ada lah tower. Ni tidak macam mana overhead tu nak ni tower dia nama bukan Cik Sab Cik, nanti awak ingat Cik Sabani pula. Dia nama Cik Sab pula. Dia sub sub transmission kan. Kalau tengok dekat sini ada kat college ni. Tengoklah kabel, janganlah asyik tengok bawah je, pandang-pandang lah. Yang budak-budak elektrikal ni pandang-pandang lah. Kat atas ni, oh ini. Kenapa ada pula boleh pula burung bertenggek kat situ contoh. Kelak-kelaran burung bertenggek kat situ contoh lah Dia kata nak pakai kat mana pula? Dekat commercial customer. Okey, dia nak pakai 48. Okey, ada lagi transformer, ni lambang transformer Dia akan step down kan balik. Orang ni nak berapa? Dia ambil commercial punya customer. Ini biasanya industrial, kalau ini industrialnya besar-besar ni. Ini macam bilang kerepek macam itulah kan. Ini yang jenis yang pakai motor-motor besar ni. Okey. Kemudian dah 48 jadi nak. Jadi dia lalu lagi dekat sub transmission line ni, tengok rumah siapa pula ni. Ini rumah Haziq. Haziq nak pakai berapa rumah Haziq? Contoh. Ada juga transformer ni. Ni lagi panggil transmission line ni ke rumah ni lah. Lagi kecil lah. Orang kata dia punya transmission line bukan tower lah. Dia ambil daripada tiang tu terus ke rumah. Parti-parti kan. Dia nak dalam apa 240 ke 120, dia nak banyak pula contohlah kan. Kilovolt. Okay. Alright, itu nak kata overview. Transmission ni dia pakai hydro kalau dia pakai coal tu sama juga dia punya konsep. Dia tak lari daripada komponen-komponen ni. Cuma yang saya nak cerita tu yang biru tu dia punya load consumption berbeza-beza ikut keperluan pengguna lah. Okay, tak ada soalan. Ini memang tak berapa cantik dia punya ni. Dia jadinya macam gini tapi tak ada masalah. Kita nak cerita sedikit energy source ataupun raw materials yang kita gunakan untuk memproduce. Boleh gitu? Ada orang dengar tak? Untuk memproduce electricity. Paling banyak natural gas. F-U-E-L awak sebut macam mana? Fuel. Macam tu lah. Fuel. Natural gas kita. Lebih 50% tau. Contohlah kan. Yang paling sikit kat mana? Coal ada, coal banyak. Keduanya coal lah, arang batu kan. Yang paling sikit apa? Waste tu kan geothermal ni apa? Geothermal ni. So thermal ni suhu lah. Itu tak kata ini secara
secara overview. Tapi kat Malaysia berapa banyak? Ini Malaysia. Sorry ya, dia punya slide ni saya ambil sumber daripada internet ni. Ni. Paling banyak yang mana? Contoh petroleum and other liquid. Inilah natural gas. Petroleum. Fuel. Macam tu. Contohlah kan. Saya kan generasi X. Generasi X ni Inggerisnya kamu contoh. You all generasi Z. Z. Basisnya buat laporan pun tak suka dalam bahasa Melayu. Tak reti lah puan nak buat dalam bahasa Melayu. Okay fine, buat dalam bahasa Inggeris. Wah, tiba-tiba Ben 10 muat dia. Contoh. Bagus ni orang bahasa Inggeris. Jadi tak ada masalah lah kalau saya buat dalam bahasa Inggeris kan. Walaupun yes, no, alright je yang keluar. Contoh. Tahan saya. So, Malaysia apa? Natural gas yang, tapi walaupun natural gas, fuel tadi, contoh petroleum and other liquids, dia memonopoli hampir separuh daripada sumber untuk elektrisiti kita. Renewable energies kat Malaysia tak banyak lagi ya. Renewable maknanya renewable energy. Dia gunakan bahan-bahan yang lain untuk menghasilkan energi lain, tak banyak sangat ya. Baru nak buat. Coal, arang batu, sebab kita ni bukan jenis yang banyak sangat arang batunya kan. Kita ada dalam 21% je kat Malaysia ni. Kan? Ada ni saya ambil sumber tahun 2020. Okey, cool. Tapi kita ke arah renewable energy. Sebab apa sekarang ni kita tengok banyak researcher yang bahagian renewable energy ni dah ke depan dah. Maksudnya dia dah, orang dah tak ada lah transmission ataupun electricity ni yang jenis-jenis yang hydro semua dah tak sangat renewable energy. Yang boleh di renewable energy lah. Energy yang boleh macam kata recycle, kata renewable macam tu kan. Okey, apa lagi saya nak riak kat sini? Kalau tengok inilah orang kata conventional generation, dulu punya. Tahun 1996, apa yang paling banyak warna biru ni? Apa? Diesel, gas. Gas. Sendiri buat sendiri tak nampak. Untunglah Okey. Kemudian kita ada yang pentingnya, jangan tengok yang ni. Yang pentingnya kita ada gas, kita ada oil, kita ada hydro, kita ada coal, diesel dengan others. Kita tak ada nuklear Kita tak mampu nuklear. Dan itu sumber material, raw material yang sangat mahal. Kita tak ada. Arang batu pun kita sikit. Coal berapa persen? 8%, tak sampai 10% pun. Tapi untuk yang 2016 ni kita tengok yang paling banyak apa? Ini 43, 42 apa ni? Gas lagi kan? Sama lah macam kita explain tadi, kita ada natural gas dengan macam sumber macam petroleum kan. Itu natural gas dengan petroleum, ada liquids lagi Ini kita nak tunjuk lah energy consumption ni kat Malaysia ni. Jadi kita tak adalah kata hydro tu, kita kan ada air terjun macam Niagara Fall tu. Kan hydro sikit je, 10% je mana. Tak sampai 15% pun hydro. Kita ada air terjun dah, apa je nak hidup LED pun belum tentu. Itu pemahaman saya cuba tidak kan. Macam tu lah moral of the story-nya. Okay, next. Ini kita tunjuk apa tak nampak, buat nampak. Segi percentage lah ikut daripada tahun 2016. Ini projection. Maknanya projection yang kita nak tengok. Projection apa dalam Melayu? Ramai kita nak tengok akan datang daripada 2016 sekarang kedua kan. Kita apa yang paling banyak, yang mana ni tengok apa nama tu ni projection kita kita akan coal. Kemudian hydro kalau grey ni tak banyak. Kan kita nak pergi pada
apa nama tu, yang warna oren ni. Gas dengan warna kuning ni. Yang ni gas. Ya, gas, petroleum bagai. Tapi kita kata projection ya, projection. Projection kita punya penghasilan by 2026 separuh daripada kita punya apa nama tu, merupakan daripada arah batu lah. Tapi awak tengok dia punya lebih dah kepada renewable RE lah, saya panggil energy tu, RE. Lebih banyak pun tak, kita tak mampulah nak banyak-banyak energy ni kan. Yang penting moral of the story-nya gas, hydro dengan petroleum dia semua dan coal. Itu sumber utama penting. Yang ni kita punya projek lah, dia punya projek tu apa nak buat by 2026 kita dah ada banyak bahan-bahan galian ni, panggil galian ni. Hasil-hasil galian macam tu ke? Macam tu lah. Tak tahulah ada lagi ke tidak. Kau cakap apa ni? Okay. Any question so far? Sebelum kita sekarang ni 27, ada berapa slide je lagi? Boleh? Okay, kalau tak ada, ini saya dah cerita tadi. Advantages of AC dan advantages of DC. Kalau tengok AC, dia kata cheaper transformation between voltages. Transformation between voltages. Kemudian dia kata easy to switch off, less equipment needed, known and reliable technology, more economical in general and rotating field. Kalau kita kata AC. However, untuk DC kita kata long distance transmission. Untuk for long distance kita kena pakai higher investment cost lah, of course lah kemudian undersea and underground transmission, no reactive power problem. Ini power pula. Apa nama, connection separate power system with different frequency, different control area. Apa story-nya? Kita kata untuk DC nak lebih dia punya voltage boleh, tetapi inilah dia yang you all kena fikirkan. No, kedua tu undersea and underground transmission no reactive power problem. Apa tu reactive power? Reactive power ni kan dia disebabkan oleh komponen L dan C kan, induktor dengan kapasitor. Dia yang menyebabkan reactive power. Jadi reactive power ni kita tak nak buang tau. Sebab dia amat diperlukan untuk industri-industri, reactive power ni, untuk menggerakkan motor-motor yang besar-besar dekat industri tu. Walaupun kita kata kita nak, apa yang kita nak adalah kuasa sebenar ataupun complex power, kalau ingatlah dalam mesin itu. Iaitu kuasa sahih, kuasa sebenar yang kita perlukan. Yang reaktif dengan active power ni adalah power-power yang patut kita minimizekan dalam kita punya sistem kuasa. Tetapi however, minimize pun kita jangan sampai reactive power ni tak ada langsung. Dia diperlukan. Kita kena minimizekan dia. Tapi at certain level dia memang diperlukan. Jadi kita tak boleh nak zero. That's why kita tak pernah dalam ideal punya case, kita tak pernah akan dapat zero energy losses. Mesti ada loss juga. Mesti ada loss. Sebab losses yang tidak boleh kita omit from the system. Omit kita buang, contoh. Kemudian dari segi lines and cables, kita ada overhead transmission line lagi underground. Dia nak lalu dekat dasar lautan. Kalau overhead kat atas je, paling pun cabaran dia burung. Katakan monyet kalau untuk sub transmission line lah kan. Untuk yang overhead transmission line ni,
Dia diperlukan untuk long distance lah. Mana boleh kita buat underground tu untuk long distance kan. Tetapi however untuk underground kita guna dia lebih expensive. Maknanya 5 to 25 times higher capital cost. Maknanya nak guna underground tu up to 25 times higher than kita pakai yang overhead. Mahal lah kan kata orang kan. Kemudian ground just invisible to the public of ada underground kan memanglah. Ground above the cable can be still ground above the cable can be used. However, maintenance costs are significant. Maintenance ya. Ground above the cable. Apa tu mah? Ground above cable. Underground. Okay, widely used in urban areas. Sebenarnya dia sembang apa kat sini? Ini saya nak cerita sikit tentang transmission line dia secara umum ya. Transmission line ni nothing but a long conductors laid either overhead or underground to carry bulk power from generating station to consumer area. Okay, ini dah banyak kali sebut. It is classified to the 3 different categories: short, medium and long transmission line. Apakah ini yang berkata short? Short dia kata length is less than 50 batu, 50 miles. Dia kalau power ni kan, dia masih lagi guna yang perbatuan, miles. Dia jangan guna, dia bukanlah, kita guna metrik kan, kilo. Tapi early lah, dia akan analyze menggunakan miles. Kan early kan. In short transmission line, shunt capacitance values are negligible. Apa tu? Shunt capacitor. Shunt ni parallel kan, capacitor parallel are negligible, diabaikan. In this, resistance and inductance value of the transmission line will be taken for the circuit analysis. The operating itu tak biasalah dalam transmission line, konduktor tu dia ada nilai L, dia ada nilai C, dia ada nilai R, RLC. Dia mesti ada. Banyak sikit tu bergantung. Jadi ni just kita bukan nak kira, nak kira benda tu masa degree. Jadi yang kita tahu short distance ni dia antara yang dia boleh bawa dalam 22 kV je up to. Dia kena less than 22. Jadi dalam jarak 50 distance. 50 miles. Ini short. Tapi ada kiraan dia kalau short ni senang. Kalau yang bila masuk yang medium ni, medium ni memang orang tengah lah kata orang kan. Dia ni jenis fleksibel macam hati lalang. Contohnya saya kalau orang yang medium ni hati tak tetap. Tapi dalam transmission line tak adalah kan. Dia di short distance, long distance, medium distance ni dia define kilometer dengan kilovolt dia. So untuk medium kita kata 50 hingga 150 miles. Dan dia boleh bawa 22 sampai 100 kilovolt. Maknanya banyak lagi kan, beratus-ratus tu kita kena pakai long distance lah. Kalau long distance dia kata more than 150 batu dan dia boleh bawa above 100 kV yang kita guna ni lah. Yang kita guna ni. Dia bezanya tu lah, maksudnya early punya development of electricity kita kata dia pakai DC kan. Maknanya distance-nya paling-paling pun 22 kV distance pula. Distance-nya paling-paling pun 50 batu kan. Lepas tu dia bawa pun tak banyak, 20 kV. Tapi bila nak long distance, consumption of electricity-nya lebih daripada 100 kV. Itu dia jadi masalah. Jadi perlu maknanya AC dengan DC tu at the end orang akan pilih AC. Kita dah tengok tadi AC pun dia banyak kelebihan dia kan. Contoh. 1 down, 2 lagi boleh hidup. Dia backup. Contohlah So dah hujung-hujung slide ni. Ini saya nak sembang saja, saya nak sembang lagi.
kalau kita tengok yang red ni bahagian generation, kita generation ada power step up power transformer, saya ulang-ulang balik. Kemudian kita masuk transmission line yang biru ni, kalau tengok transmission line ni dia antara 138 kV sampai 230 kV lah. Jadi bukan maksudnya dia punya ni, bukan maksudnya transmission line ni dia boleh bawa lah. Dia boleh bawa antara daripada 100 kilo kepada 230. Kalau tengok 765 volt, 500 volt kan, dan terus masuk kilovolt. Kat sini lah dia ada dia tap ni dia nak pakai berapa? Dia macam. Kemudian masuk substation, step down yang apa yang hijau ni distribution, dia nak masuk distribution lah. The transmission ni bergantung lah kepada keperluan. Di situ ada step up, step down. Pakai berapa? Masuk distribution pun sama. Ini nak pakai apa? 26 hingga 69 kilovolt. Yang ini dia nak pakai apa? Ni kilang ni. Sampai 4 kilovolt je. Kemudian ni kat rumah ni, contoh dia nak pakai dalam berapa volt je. Itu kita punya load lah. Dia untuk power ni awak kena tahu distance dia, jenis apa yang transmission line tu jenis apa dan berapa volt yang dia terima. Tapi kita biasa kat sini lah. Dekat kita punya bahagian ni 120 ni kat rumah kita lah ni. Contoh lah Kemudian apa lagi dia sembang? Ini saja nak riak lah tunjuk-tunjuk ni kan. Yang ni jenis yang kabel yang underground dia pasang kabel kan. Saya praktikal, intern saya kat sini lah. Bukan kat gambar ni. Tapi pasang wire dalam kabel pula. Pasang kabel dalam tanah ni. Perempuan tu. Kan contoh kan. Ikut bangla-bangla kan. Pergi tanah, pergi site, pakai buat. Kan cuma panjat tiang je dia tak bagi. Ini underground dia buat, pasang. Kenapa dia mahal? Sebab kabel dia bukan sembarangan kabel. Dia ni jenis kabel begini, kau tengok ni. Kabel yang jenis segini, dia macam tak apalah. Besarkan je kan. Kabel ni sebab nak underground, dia nak lalu apa nama tu submarine lagi kan kabel ni. Bukan je kalau kabel yang untuk yang overhead tu just conductor wire conductor tu tarik rentang je conductor. Macam mana? Sering kita tengok dalam gambar tu kelakar tu. Contoh kalau yang underground dia special sikit. Kalau awak tengok yang kuning ni dan dalam ni itu adalah panggil apa? Lembar kabel tu kan. Kalau tengok kalau buat wiring kan, kalau buat wiring kat rumah kan, kalau kita buka wire tu, kabel tu, insulatornya tu kita kopek kan, ada 3 lembar, 4 lembar kan. Ini lembar-lembar konduktor lah dalam ni. Kat sini pun, kat tepi-tepi ni pun ni apa konduktor. Dan in between yang putih ni kita kata dia punya apa nama kan, kalau belajar motor kita ada stator dengan rotor kan, in between tu air gap kan. Yang ni dia punya insulator. Insulator dia yang putih ni. Ini dia punya ni lah, casing ni lah maksudnya kan. Ni lah kabel underground tu sebab mahal. Bukan senang nak buat, memanglah. Dia punya constructionnya quite kompleks kan untuk bertahan dengan yang dalam tanah dan submarine tu. Kalau overhead tu, contohlah Okey, kemudian ini awak nantikan the end. Hello? Makin kurang kan 79 ni? Kunci device, okey. Saya kan sebenarnya kan, attendance student ni memang kena ambil sebenarnya. Saya kan ambil. Tapi itu benda yang lambat saya buat. Sebab saya nak ada kebertanggungjawab student ni, dia dah register subjek tu. Untuk ini saya bukan cerita you all, saya cerita overall. Jadi dia dah bayar untuk subjek tu. Dan dia dapat lecturer pun awesome, betul, itu Tomahan. Kan, dia tak rasa rugi ke kalau dia tak ikut kuliah? Kan, contoh. Jadi orang kata daripada awak tak join langsung, baik awak join at least
Tak dapat 10, dapat 1 ataupun 2. Kan? Memang subjek awal-awal ni just subjek theoretical. Ini saya nanti saya punya slide saya tak ada PDF kan, you nak tambah, nak tolak ke tak ada masalah, contoh. Nanti ingatkan dalam grup, saya kena share slide, saya kena share modul Modul tu dalam bentuk soft copy lah. Kata. Jadi 79 kita sepatutnya kongsi device ni lah. Kongsi device. Okey, saya selalu lupa. Kenapa nak kongsi device Sebab dalam bilik saya nanti suaranya double-double Bukan orang cakap pun saja. Okey. Kalau ikutkan history of electrical power system, saya dah sembang. Kemudian kalau ikutkan yang nombor 2 pun, cuma saya tak masuk lagi secara terperinci hydro tu macam mana, solar tu macam mana. Itu. Kalau history tu chapter 1 and 2 saya rasa macam dah cover, tapi dari masa ke semasa saya akan petik Okey? Boleh? Ada soalan tak? Kalau you all boleh buat field trip ni seronok ni tak payah buat tugasan, saya bagi untuk buat report je field trip. Okey? Saya stop sharing sebab saya nak tengok muka you all kan, walaupun tengok gambar M ke Q ke N ke kan, contohlah kan. Right? Mana ke dia saya punya ni, okey. Jadi saya boleh off kat sini sekejap. Apa je kan. Okay. Right. Okay. Any question? Ada kat message ni. Sekejap message ni apa kan? Oh. Apa ni? Mana pula gas tu? Mana pula gas kita masuk macam petroleum tu mana? Oksigen tak ada. Apa yang boleh ni? Okay. Ada soalan tak? Oh, okey. Baru saya baca. Okey, bagilah soalan yang hidup, soalan live. Bila baca ni kan tau. Saya tak tahu sama ada saya dah explain ke tidak, tapi soalan live tak? Kita pun bersiaran-siaran. Ya. Hasil. Yang mana better, hidrolik ke nuklear? Dari segi power hidro dengan nuklear. Hidrolik lain tu. Dari segi hidro dengan nuklear. Kalau ikutkan energy punya production lagi bagus nuklear, tapi kita tak ada. Kita banyak bergantung kepada itulah tadi yang saya sebut tadi, natural gas kan. Kemudian solar pun kita tak boleh sebab solar tu. Tak adalah solar ni dia matahari kan, tapi projek-projek untuk solar is apa kata makin ramai lah yang buat solar kan. Even awak punya pondok wakaf dekat A5 tu pakai solar tu. Kan? Anak saya ni baru mesej bagi malam tadi. Sekarang pukul apa? Baru balas. Jangan tau. Anak saya ni memang kurang sikit. Dia balasnya, dia suka bila kita tanya panjang satu paragraf dia jawab ya, okey, tu lah. Sorry, Asiro boleh faham Maksudnya nuclear is better, tapi mahal. Tapi kita tak ada. Jadi kita tak praktikal lah guna, kita tak ada. Jadi kita lebih pada natural gas, petroleum. Kemudian sekarang ni orang dah ke arah solar walaupun sekarang ni musim kat Malaysia ni pun musim panasnya belum ni lah kan, musim panas, musim hujan, tapi kita ada air terjun, itu antara sumber-sumber ni lah. Kan? Nuklear memang okey lah. Alright? Anyone else? Tanyalah. Ladies ada ladies? Nak soalan pada ladies? Nanti sepanjang kita kuliah, kita akan sembang jugalah chapter 1, chapter 2 kan. Ni kan maksudnya habis tu tak sentuh langsung sebab benda ni kena bila kita explain apa-apa dia kait kan. So moral of the story-nya setiap kali kita bersiaran langsung ni adalah walaupun kongsi device. Ada tak lagi? Tak ada?
Madam, Ya, madam. ya saya. Saya nak tanya pasal dekat rumah kita ni ada fuse dengan circuit breaker. Dia benda sama ke macam mana? Boleh sama? Dua-dua tu fungsi dia sama ke apa? Fuse tu apa? Circuit breaker tu apa? Kalau ikutkan apa nama tu, circuit breaker ni, okey, itu chapter 6 sebenarnya. Fuse, circuit breaker itu semua alat-alat untuk protection. Tapi Muhammad Abrar dia tanya awal tu. Fuse ni macam mana? Fuse ni dia untuk bila apa, orang kata dia macam circuit breaker pun sama kan, bila ada trip trip tu kalau ada overload power, apa nama tu, circuit breaker tu akan on. Itu antara protection yang main component of fault protection. Macam fault itu sebab saya kata itu chapter last. Kalau fuse ni untuk apa? Fuse ni kalau tengok dekat dia punya body tu, dia ada tulis apa? Ada pernah tengok tak fuse tu tulis apa? Paling-paling pun you pernah tengok. Dia tulis voltage ke current? Current kan? Current. So dia apa? Dia sebagai dia alat protection juga. Dia kata-kata limit how much current yang boleh masuk. Bila lebih dia blow. Bila blow, circuit breaker akan on. Faham tak? Dia bendanya berpisah tiada. Itu alat-alat protection tu. Itu chapter 5 dengan 6 kita akan belajar nanti. Bila ada fault, apa yang circuit breaker ni, dia dengan fuse tu kata apa, berpisah tiada tadi. Kemudian bila dia pasang dekat apa nama, dekat transmission line, dekat electrical power system, apa nama tu, macam nak cakap dia bukan satu tempat tau. Maknanya kalau kita ada yang loop ring, panggil ring. Ring punya sistem, yang tadi radial tu maknanya satu line aja. Dia punya pemasangan dalam kita punya electrical power system tu radial. Radial tu satu garis je. Kalau loop ataupun apa tadi saya panggil ring, dia bulat. Bila ring dia bulat tu kan, maknanya dia loop, dia close loop. Kita ada macam station A pakai magnet ni, lepas tu dia lalu lagi station B. Bila station apa nama tu B problem, circuit breaker dengan fuse itu dia akan protect. Tetapi yang station lain tu masih on. Dia punya tugas macam tu. Kita belajar protection nanti Tapi bila radial satu apa kata? Kalau circuit breaker dia satu, kalau ada power flow yang overload, habis tu trip. Itu dia punya dish lah. Jadi fuse ni tengok berapa M yang boleh masuk. Lebih trip dia terbakar, kata circuit breaker akan function. Itu sebab orang kata kalau untuk yang apa nama tu grid system sama ada radial ataupun ring tu, orang lagi suka ring. Lagi bagus untuk sistem yang kompleks. Sebab apa? Ring tu satu down, yang lain boleh support. Ataupun yang lain tak, katalah dekat contoh ke kita punya college ni lah kan. Tapi college kita ni tak apa kata, tak elok dia punya. Okey, antara kita dengan UIA lah sebelah tu. Dia mungkin pakai grid yang jenis apa nama tu? Ring. Kalau kita blackout, UIA mungkin tak blackout. Tetapi kalau kita pakai radial, ni blackout, sana pun blackout. Contoh. Itu macam. Tapi yang saya nak cerita bukan pasal blackout. Blackout tu apa yang akan terpicu. Maknanya terpicu kata. Fuse dengan ni lah. Dengan kita punya circuit breaker. Dia dua-duanya merupakan alat protection. Protection fault system dekat kita punya electrical system. Electrical power system. Kita akan cover benda ni chapter 5 dan 6. Kita ada circuit breaker banyak ni dalam kita punya sistem. Tetapi yang mana yang on? Yang mana yang on dulu dekat kawasan mana? Kita akan ada belajar konsep zoning zone.
Jadi protection system kita tu dia akan pasang protection sistem kita adalah ada fuse, ada circuit breaker, ada transducer semua bagai kan. Kat mana kita nak pasang? Itu zoning. Yang ini zone A pasang macam ni, zone B begini, zone C. Kalau zone A masalah, zone B boleh cover. Yang C boleh cover. Macam tu. Itu 5 dan 6 nanti saya cerita sini semua awak nak drop nanti. Contohlah. Okay, anything else? Saya bagi overview je dulu. Protection system, alat-alat dia dalam tu semua kita akan tanya dalam final exam. Jadi you all have to elaborate, you have to explain the function. How is it function in your electrical system? Senang je, baca nota saya nanti insyaAllah. InsyaAllah. Anything else? Lepas ni you nak buat apa? Petang dah tak ada kelas, petang masuk ni Dia untuk tahun 1 ke tahun 2? Semua electrical? Pukul 10 nanti ada taklimat lab pun. Pukul 10 taklimat lab. You all ada lab kan ni? Taklimat untuk keseluruhan section ke? Power system. Tak silap saya. Ya, yang ambil power, yang ambil lab, pukul 10 nanti dia punya ni taklimat untuk semua section Betul. 1 sampai 4. Yang dengan saya lah, yang saya punya tu dengan Puan Azliza. Ya. Betul. Pukul 10 sampai pukul apa? 11. Oh, taklimat taklimat tu dia nak bagi safety dalam lab. Okay, lab saya memang tak jaga you all lah kan. Apa nama tu, saya ambil kuliah je. Kuliah pun saya ambil 4 section je. Tak kata saya free, tak tahulah. Saya kuliah dah makin sikit lah. Itu sebab saya nak step down dah dia jadi TDHPA sebab nanti saya boleh banyak ambil kelas. Tamak. Contohlah kan. Dia kadang, dia sebab apa, dia banyak pengurusan lah. Dia lepas ni meeting, 10.30 sampai pukul apa tak tahu. Jangan mengeluh, saya tak mengeluh, cuma seronoknya banyak benda saya berlaku multitasking lah kata. Bukan saya multitasking tapi kerja tu multitasking. Tu macam saya pun mampu tak mampu Allah alam. Tengoklah macam mana. Ada soalan lagi tak tentang ni? Tak ada? Saya madam. Siapakah? Ya silakan. Kalau kos untuk loop dengan radio tu dia sama ke berbeza? Macam mana? Kalau? Macam kos macam pembinaan dia lah. Kan loop dengan radio kan lain-lain kan? Itu grid, kita panggil grid system. Loop dengan radial. Maksudnya loop tu lagi kos lagi tinggi ke sama dia dengan radial? Loop ni dia macam ni kan. Loop ni dia banyak stesen. Tetapi dia dalam satu ring. Apakah cincin tu kan? Dia dalam satu ring. Satu ring. Satu apa kata? Yalah satu ring. Kata dia supply dia macam ni cakap dia lalu kata station A nak pakai banyak ni. Okey. Lepas tu yang lain tu lalu lagi pergi kat station B, station C. Jadi dekat setiap station tu dia ada sistem protection dia sendiri dan ada dia punya set dia sendirilah, set dia kan, maksud saya set untuk power system dia untuk dia bekal kepada siapa kan, dia ada sendiri. Jadi bila dia sendiri ni kan apa nama tu daripada generation, kalau katalah station A tu ada masalah, dia tak ada masalah, yang trip situ saja. Yang advantage-nya bila ring ni dia boleh pilih. Maksudnya electricity kita tu bila boleh pilih tempat yang ada masalah dia tak lalu. Maknanya dia trip kat situ. Tapi dia boleh supply for the rest of the station. Tetap yang ring ni dia yang radial ni maksudnya daripada point A point B. Macam kita punya siri lah, sistem siri. Dia tak bertemu. Pemula dengan pengakhirannya tak bertemu. Tetapi untuk loop ni pemula dan pengakhirannya akan bertemu ujung nanti. Dia berpusing, dia supply tu berpusing. Tapi kalau ring ni, radial ni, radial. Dia A dengan B tak bertemu. Jadi bila dia dekat zone ni ada masalah, zone belakang dia tu dah tak dapat supply. Jadi pada pandangan you all, yang mana better? Loop. Loop lah kan. Jadi bahasa
bahasa manisnya dalam electrical power system, ring lah, ring. Loop tu kita pakai lah untuk kontrol, ibaratnya lah kan, ring, cincin, tu. Radio ni kalau radio ni dia straight je. Masalah depan ni macam kita main tarik tali lah kan kawan-kawan. Kalau yang mana yang paling penting orang tarik tali ni, depan ke belakang? Contoh tak bagus juga saya ni. Maknanya kalau yang depan tu dah jatuh, yang belakang dah tak ada support kan. Contoh lah, saya pun tak pernah tarik tali kan contoh. Ibaratnya. Tetapi kalau ring ni, dia boleh, tak ada masalah. Kalau masalah, okey, awak settle masalah sendiri. Kami on je. Sama juga dengan 3 phase dengan single phase. Single phase ni kalau ada masalah habis terus. Tapi kalau 3 phase, 2 lagi boleh backup. Dia jenis backup sistem tu banyak kalau untuk ring ni. Itu grid kita belajar chapter 5 dan 6. Grid ni. Saya ingat minggu depan saya dah nak mulakan untuk pengiraan ya. Sebab apa? Pada masa yang pengiraan adalah melibatkan per unit sistem dan kita akan kita buat one line diagram. Yang itu memang makan masa banyak. Saya kena tunjukkan satu-satu. Chapter yang 1, 2 and 3 saya dah go to 1 and 2 je. Cuma kita akan pergi details lah macam mana hydro, macam mana solar. Dia basicnya sama je, cuma komponen dalam sistem generation tu yang berbeza-beza. Kalau solar kita pakai solar panel, dia convert kepada berapa, apa equipment yang diperlukan bila kita menggunakan solar dan apa equipment yang diperlukan bila kita menggunakan hydro. Dia macam itulah lebih kurang. Sebab at the end nanti biasanya soalan final dia akan tanya pilih salah satu ataupun kalau dia baik dia kata pilih mana-mana sistem generating, electrical generating yang boleh awak explain. Contoh itu kalau dia baik. Kalau nakal kata okay, briefly explain the concept of hydro generating system. Jadi saya dah pilihkan untuk you all, contohlah. So moral of the story-nya, you have to know, you have to aware of all those types of generating system. Konsep sama macam tadi saya dah cerita tadi, kalau coal di chemical, energy conversion tu yang penting. Mechanical masuk turbine, kalau turbine dia sama ada guna heat nak menggerakkan turbine tu ataupun guna kinetik ataupun kincir air tu kan, kincir tu, mechanical lah. Kemudian at the end dia akan pergi generator dan dia akan generatekan untuk electricity. Maknanya daripada mechanical terus kepada, at the endnya dua benda ni, mechanical kepada electrical. Dia punya tu. Sebelum mechanical tu kita adalah yang heat ke apa ke, dam potential energy kan. Lepas tu dia masuk turbine, masuk generator, output. Itu yang saya nak explain untuk chapter 1 ni. Dan pada masa yang sama kita sembang-sembang tentang dulu-dulu punya electrical macam mana dan di mana bermulanya idea untuk convert DC kepada AC dan idea bagaimana nak convert daripada yang conventional punya generating working principle kepada induction work principle. Bila masuk Tesla tu dah orang kata dah sehingga kini lah kita kata banyak induction punya generating system yang kita gunakan. Dan setiap generating system tu dia ada kelemahan dan kelebihan dia ya. Yang itu kita akan cover untuk bila kita masuk chapter per unit system nanti. Dia ada teori sikit-sikit lah selain pada calculation. So saya harap insyaAllah kalau minggu depan kalau saya akan mula topik yang susah dulu maksud saya. Yang 1 dan 2 tu saya dah tengok sikit-sikit, maknanya yang 1 saya dah habis lah. Yang 2 tu dia tentang hydro, saya akan explain juga. Kemudian kita akan masuk chapter 3, di mana chapter 3 ni kalau awak tak faham, awak tak boleh nak move kepada chapter 4. Bila dah masuk chapter 3 and 4 itu calculation 100%. Kemudian kita akan masuk zone ataupun protection system untuk protection system lah, zoning ni. Di mana kita akan belajar tentang zoning system, kita akan belajar tentang protection component ya, macam fuse tadi, circuit breaker, transducer tadi kita akan belajar. Itu secara teori je. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan lagi, 1. Tak ada apa-apa soalan lagi, 2. Tak ada apa-apa soalan lagi, 3. So all the best untuk taklimat pukul 10 ni. Waalaikumsalam, baik madam, okey tak apa.
untuk taklimat pukul 10 ni dengan baik-baiklah untuk lab protection lah. Precaution kan, pengendalian lab kali ni dia sedikit unik lah pada yang sebelum-sebelum ni. Sebab sebelum-sebelum ni kita buat lab kat Perak Raja ya. Di mana kita akan masuk satu lab power, kita akan buat power factor correction, kita akan buat transmission line, kita ada dia punya apa nama tu? Panggil apa kalau papan tu? Workbench dia. Kita ada panggil apa dia? Kalau kita semua ada cuma cucuk-cucuk wire je. Contoh panggil apa tu? Saya dah lupa panggilnya. Kita akan trainer, sorry. Kita ada lab trainer kita tu. Kita main ikut schematic diagram, kita sambung-sambung ya. Itu secara inilah orang kata hands on kan. Tapi kemungkinan kali ni awak dengar baik-baik, dia akan convert yang trainer-trainer tu semua dalam simulation ataupun ada satu software tu lah. You akan dengar lah sebab kita alat tu tak ada dekat Paguh. Jadi kalau kita nak buat lab, kita kena pergi Perak Raja, dan Perak Raja kita kena berebut dengan fakulti. Dah pukul 10 pagi jam saya, so saya tak nak ambil masa lecturer yang lain. So saya tangguhkan dulu dengan kita punya apa nama tu, dengan kita punya kuliah pada minggu ini. Dan yang section satu lagi tak payah dah masuk kuliah ya, dengan ucapan terima kasih. Sebab tadi tak buka kan, jadi ucapan terima kasih dan stay healthy and safe ya anak-anak. Sekian daripada saya, jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Thank you, Madam. Terima kasih, Madam. Madam. Thank you, Madam.